Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama kita mentadabbur nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti pada lebih kurang sekitar 2 bulan yang lalu. Lamalah kita bercuti. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita pada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab. Jadi kita nak tengok beberapa dalil Al-Quran berkaitan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab, dan apakah konteks penggunaan dalil-dalil tersebut dalam Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan semisalnya. Jadi kita lihat dalam buku kita muka surat 7192, betul? Muka surat 192. Disebutkan di sini, nama ini, nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab, diulang berkali-kali dalam Al-Quran pada 3 tempat. Maknanya nama Al-Wahhab ni ada diulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali pada 3 tempat dalam Al-Quran. Pertama, kita lihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Surah Ali Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu doa yang mana alhamdulillah kita semua hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh, jangan, Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami ba'da idh hadaitana, selepas engkau telah memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, kurniakanlah. Wahab lana, wahaba, kurniakanlah kepada kami rahmat daripadamu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah maha pemberi kurnia. Jadi kita nak lihat ayat ini, apakah konteks dia. Ayat ini konteks dia apa? Kita lihat pada yang sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran, minhu ayatun muhkamat, yang mana sebahagiannya daripadanya ialah ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Pada Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang mana ialah ummul kitab, itulah pokok kepada isi kandungan Al-Quran. Manakala ayat-ayat yang lain pula adalah mutasyabihat. Mutasyabihat ni mudah kata dia adalah ayat-ayat yang samar-samar, ayat yang tak jelas maksud dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah turunkan Al-Quran, padanya ayat-ayat yang jelas, muhkamat, dan itu adalah ummul kitab, itu adalah pokok kepada Al-Quran. Maksudnya segala mesej Al-Quran akan kembali kepada ayat-ayat muhkamat ini. Jadi bila ada ayat-ayat mutasyabihat, kita kena kembalikan kepada ayat muhkamat. Kalau ada ayat-ayat yang kita rasa macam tak jelas maksud dia, maka kita kena kembalikan kepada usul, asas yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat muhkamat yang jelas. Antara yang sering menjadi perbincangan di kalangan ulama' ialah tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang mana ia pada satu sudut ia jelas, tetapi pada satu sudut ada samar-samar pada dia. Misal yang paling mudahlah dalam Al-Quran sebut beberapa kali Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa thumma istawa ila sama. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arasy. Jadi timbul perbincangan tentang ayat ini. Maka ada yang mentakwilkannya kepada istaula, bermaksudnya berkuasa. Ada pula yang menyatakan bahawa kita serahkan sepenuhnya. Istawa tu istawalah, kita tak tahu langsung maksud dia. Tafwid. Dan ada pula yang menetapkan, dia kata istawa ni maklum, maksud dia maklum. Cuma apa yang kita tak tahu ialah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy. Macam mana istawa Allah di atas arasy. Jadi pokok asas dalam perbincangan tentang sifat-sifat Allah ialah firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada, dia tidak sama semisal dengan sesuatu pun. Wa huwas samiul basir. Dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat ini merupakan formula yang simple untuk kita macam mana kita nak berinteraksi dengan nas-nas, nusus-nusus yang bercerita tentang sifat-sifat Allah. Pertama, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Allah sama sekali tidak akan sama dengan makhluk. Dalam masa yang sama, ayat yang sama, Allah menetapkan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ada kelompok yang sangat ekstrim. Dia sampai dia tolak semua nas-nas macam ni. Dia kata kita tak boleh nak tetapkan Allah ni sifat dia mendengar, sebab mendengar sifat makhluk. Kita tak boleh kata Allah melihat, sebab melihat sifat makhluk. Orang macam ni kita tanya dia. Banyakkan dalam Al-Quran kata Allah hidup. Allah hidup. Boleh tak kata Allah hidup? Kalau dia kata boleh, kita akan jawab kat dia. Kalau ikut kefahaman kamu, kamu pun sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab kamu hidup, kita hidup, kucing hidup, semua benda hidup. Sebab dia tak lepas pada yang asas yang awal tu, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama. Allah tak sama dengan sesuatu. Bila dia tak lepas kat yang tu, maka segala apa nas yang dia jumpa, dia akan terfikir Allah sama dengan makhluk. Sedangkan formula asas dalam menetapkan sifat Allah, Allah tidak sama dengan makhluk. Walaupun pada sifat itu atau pada perbuatan itu disebutkan persamaannya makhluk mendengar, Allah mendengar, kita melihat, Allah melihat. Tetapi bila kita faham konsep ini, bahawa kita tahu pendengaran Allah tak sama macam kita, penglihatan Allah tak sama macam kita. Kita bila nak melihat, kita perlukan cahaya. Makhluk bila nak mendengar, dia perlukan kepada frekuensi bunyi yang sesuai dengan apa yang Allah cipta untuk dia. Frekuensi bunyi yang manusia boleh dengar tak sama dengan frekuensi bunyi yang haiwan boleh dengar. Sebab tu ikan paus ke ikan dalam laut dia boleh dengar kawan dia datang dari jauh tu. Kita tak tahu. Haiwan dia boleh kesan bunyi haiwan lain, kehadiran haiwan lain, tapi kita tak tahu. Sebab makhluk sesama makhluk pun berbeza. Lalu walillahi masalul a'la. Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat, lebih tinggi perbandingan dia. Dia tak akan sama sekali sama dengan makhluk. Jadi persamaannya hanya pada lafaz perkataan itu sahaja. Jadi bila kita faham konsep ni, maka selamatlah kita. Kita taklah terjebak di kalangan orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, dan kita juga tidaklah terjebak menjadi orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah sebut, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang yang di dalam hatinya ada zayghun, kecenderungan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabah, maka mereka akan mengikut nas yang samar-samar itu. Sepatutnya nas, dalil yang samar itu dikembalikan kepada yang jelas, tapi dia duk fokus yang tu.
Yang mana mereka buat semua itu kerana dalam hati mereka ada kecenderungan kepada fitnah, kesesatan. Wabtira ta'wili, dan mereka mencari-cari takwilnya. Takwil ni ada perbahasan maksud dia. Takwil ni dalam sebahagian besar konteks dia bermaksud tafsir, penjelasan, penerangan, huraian. Tetapi ada maksud yang lain. Takwil itu ialah kita memalingkan sesuatu lafaz daripada maksud yang asal, maksud yang literal, atau maksud yang selari dalam konteks tersebut kepada maksud yang lain. Jadi kita bagi contoh tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Ada sebahagian mentakwilkan kepada Allah berkuasa di atas arasy. Sebab mereka tak dapat nak fikir macam mana nak kata Allah istawa. Sebab secara literalnya istawa ni macam kita kata raja duduk atas singgah sana lah. Jadi takkan kita nak kata Allah duduk. Jadi sebahagian ulama mereka takwil kepada Allah berkuasa di atas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berkuasa di atas arasy-Nya. Dan ada ulama-ulama membantah penakwilan ini sebab ia melarikan daripada maksud asal perkataan tersebut. Kenapa berlaku takwil tersebut? Kerana antaranya kerana tak dapat nak terima ayat tersebut bahawa itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi juga mereka melihat daripada sudut bahasa dan semisalnya, boleh juga difahami istawa itu dengan istaula dan semisalnya. Dia ada perbahasan di situlah. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui tentang takwil sebenar ayat tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian ulama dia berhenti kat sini. Sebahagian pula yang baca, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil 'ilm." Dan orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang ilmu. Rasikh ni orang yang sangat mendalam ilmu dia. Bukan sekadar tahu, dia sangat mendalam. Jadi maksudnya ayat-ayat mutasyabihat ini ada juga orang yang tahu maksud dia, tapi bukan semua. Maksud bila ayat tu tak jelas, kefahaman manusia kepada ayat itu bergantung sejauh mana kepakaran mereka dalam memahami Al-Quran. Semakin manusia itu dia tinggi ilmu bahasa Arab dia misalnya, semakin banyak dia baca penafsiran sahabat, ulama salaf, semakin banyak dia baca hadis-hadis Nabi SAW, maka makin jelaslah dia tentang ayat tersebut. Tapi orang-orang yang umum, maka pastilah banyak keraguan-keraguan dan perkara yang samar. Jadi kesamaran ni juga berbeza-beza mengikut level keilmuan seseorang. Makin tinggi, makin banyak ilmu seseorang, maka makin jelaslah sesuatu perkara kepada dia. Benda ni jelas pada kita. Makin kita tak tahu, makin kita tak belajar, kadang-kadang benda yang jelas pun kita confuse. Tapi bagi orang yang belajar, benda ni tak ada apa-apa isu pun. Jadi ada orang yang rasikh dalam ilmu dia, pengetahuan dia. Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya akan mengatakan apa? Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka akan berkata, orang-orang yang mendalam ilmu ini akan berkata, kami beriman dengannya keseluruhannya. Keseluruhannya adalah daripada Tuhan kami. Jadi begitulah metodologi orang yang berilmu. Dia menerima segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran, sama ada perkara itu jelas atau perkara itu samar-samar. Dan bagi perkara yang samar-samar dikembalikan kepada yang jelas. Jelas menyatakan Allah tak sama dengan makhluk, maka begitulah. Apa sahaja yang datang berkaitan Allah, kita tahu tidak akan sama dengan makhluk. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikir. Lepas ayat inilah Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabbana la tuzigh qulubana. Allah sebut tentang orang yang rasikh fil ilm tadi, orang yang mendalam ilmunya tadi. Kita nampak macam mana Allah gambarkan orang yang rasikhun fil ilm ini, walau setinggi mana ilmu mereka, mereka tetap berdoa pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami
ba'da idh hadaitana, selepas kau bagi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, kurniakanlah kepada kami rahmatmu, sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Jadi kita dah belajar tinggi macam mana pun, mengaji tafsir banyak mana pun, kena banyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita dah belajar tinggi, kita takkan terpesong. Boleh jadi akan datang ada ayat-ayat Al-Quran yang kita rasa macam tak kena ni, tak kena dengan pemikiran kita, tak kena dengan apa yang kita percaya selama ni. Jadi kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala jangan pesongkan hati kita lepas Allah dah bagi kefahaman kepada diri kita. Jadi bila kita faham perkara ini, maka kita akan nampak betapa banyak kesesatan apabila manusia dia mengambil nas-nas yang mutasyabihat, yang samar-samar, kadang-kadang tak ada nas langsung, dan ditinggalkan usul-usul agama, yang mana akhirnya itu menimbulkan pelbagai syubhat dalam akidah. Sebab itu ada orang minta tolong dengan orang mati. Mereka bukan tak ada dalil, mereka ada dalil, tapi dalil tak cakap pasal minta tolong orang mati. Dalil itu cerita tentang orang yang, contoh Nabi SAW mendengar selawat. Kita bila selawat hari Jumaat kan, selawat itu disampaikan kepada Nabi SAW. Lepas tu bila kita pergi kubur, kita ucap salam. Dan Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh bagi tahu, bila kita sebut Assalamualaikum tu, ya ahlad diyar tu, perkataan kita Assalamualaikum tu menunjukkan orang mati dengar. Begitu juga hadis yang sahih menceritakan bagaimana orang yang dah meninggal dalam kubur, dia dengar kan, bila lepas dia dikebumikan, dia akan dengar bunyi bunyi tapak kasut orang tinggalkan kubur. Itu belum lagi kisah yang Nabi SAW bercakap dengan di perkuburan orang kafir. Nabi SAW bagi tahu, bercakap sampai Umar nampak. Umar kata dia tak dengar kan, Nabi SAW kata dia dengar. Jadi mereka ambil nas-nas yang kata orang yang mati ni dengar, menunjukkan bahawa kita boleh minta tolong ke orang mati. Sedangkan ayat dalil-dalil itu hanya sebut mereka dengar. Adakah makhluk yang boleh mendengar confirm dia boleh menolong? Jadi mereka takwil nas tu, dia bawa lebih daripada yang ada, dan meninggalkan banyak nas-nas yang jelas tentang hanya boleh meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mereka buat benda-benda syubhat ni. Dan disebabkan ada syubhat itulah kita tidaklah menyatakan mereka syirik, musyrik dan semisalnya, tapi itu yang berlaku bila kita ambil benda yang samar-samar dan kita tinggalkan perkara-perkara yang muhkam, yang jelas. Minta tolong dekat orang mati, minta tolong dekat jin, minta tolong dekat malaikat, semuanya ada dalil-dalilnya, tapi itu bukan dalil yang jelas. Mereka tinggalkan dalil-dalil yang sangat jelas. Itulah penyakit dalam hati. Kita ambil benda yang tak clear, yang mana kalau nak terangkan orang terpaksa. Sebab tu kau tengok mereka terangkan apakah hujah boleh minta tolong dekat orang mati, panjang, sebab nak kena pusing. Yelah, bila benda tak jelas, terpaksa hurai dengan pelbagai sudut. Sedangkan kalau benda tu clear, tak perlu pun nak pusing sana, pusing sini. Tapi sebab benda tu tak jelas. Jadi itulah penyakit dalam hati sebahagian manusia. Dia ambil perkara yang unclear, dia tinggalkan benda-benda yang jelas. Dan benda-benda yang tak jelas ni, itulah syubhat. Nabi SAW ajar kita, kadang-kadang kita ambil hadis ni dalam bab makanan dan sebagainya. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang tak meragukan. Tinggalkan benda yang meragukan kepada perkara yang tak meragukan. Kadang-kadang kita, orang kata boleh, ini kata tak boleh, kita tinggalkan. Buat apa yang jelas. Apa yang jelas boleh kita buat. Minta tolong dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak pergi ikut benda-benda yang tak clear? Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Kenapa nak pergi ikut benda yang unclear? Itu menjadikan hati kita ada penyakit, sebab kita suka cari benda yang tak jelas. Kita lihat ayat yang seterusnya yang dibawakan oleh penulis, surah Sad ayat 9. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau adakah mereka itu yang memiliki khazanah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha perkasa lagi maha pemberi kurnia. Ayat ni tengah cerita tentang apa? Ayat ni tengah cerita tentang
perangai sebahagian manusia yang mana mereka tolak dakwah para nabi, dakwah Nabi SAW, sebab mereka tak boleh terima yang Nabi yang wahyu tu diturunkan kepada Nabi SAW. Kita baca ni daripada awal surah Sad. Allah kata Sad wal Qur'ani dzidzikr. Sad, demi Al-Quran yang memiliki peringatan dan pengajaran. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Orang yang kafir itu fi 'izzatin wa shiqaq. Mereka dalam keadaan sombong dan angkuh dan menentang kebenaran. Jadi kita kena lihat kat sini betapa sifat sombong ni akan menutup pintu hati manusia. Dan kita nak tengok hari ni apa sombong yang ada pada orang kafir ni sampai dia tak nak terima Nabi SAW tu bawa wahyu. Kata Allah SWT, Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Berapa banyakkah umat yang terdahulu daripada mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta pertolongan, sedangkan saat itu bukanlah saat untuk meminta pertolongan daripada azab. Allah bagi tahu kepada kaum musyrikin yang sombong ini, ingat berapa ramai kami dah musnahkan. Lepas tu Allah sebut tentang apa perangai orang musyrikin ini. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka rasa pelik bahawa mereka yang datang kepada mereka itu seorang rasul yang memberikan amaran adalah daripada kalangan mereka sendiri. Mereka tak boleh terima. Mereka kenapa orang ni yang jadi latih dia rasul? Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Disebabkan mereka rasa Nabi SAW tu tak layak jadi rasul, orang biasa, bukan pembesar pun. Ramai lagi orang-orang besar di kalangan musyrikin, tapi kenapa wahyu ni turun kat dia? Itu antara punca mereka menolak dakwah Nabi SAW. Sebab itu mereka kata hadza sahirun kazzab, ini ahli sihir, penipu. Mereka fitnah Nabi SAW dengan pelbagai tuduhan. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Lepas tu mereka rasa pelik lagi. Mereka terpatut ke dia ni menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu, yang banyak itu, dengan mengatakan Tuhan itu hanya satu. Sesungguhnya ini satu perkataan yang pelik. Kau terjemah menunjukkan pelik lah. Lalu bila timbul macam tu, maka keluarlah kepala-kepala musyrikin ni. Wa talaqal mala'u minhum. Maka keluarlah ketua-ketua mereka. Apa kata mereka? Ketua-ketua, kepala-kepala musyrikin bagi tahu kat pengikut mereka. Wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Disebut apa? Jalan terus. Teruskan dah, tak payah hirau Nabi Muhammad SAW ni. Jalan terus. Teruskan penyembahan kamu, teruskan kepercayaan kamu. Dan wasbiru ala alihatikum, dan tetap sembah Tuhan-Tuhan kamu. Inna hadza la syai'un yurad. Sifat mereka tu adalah satu perkara yang tak dikehendakilah. Bukan sepatutnya begitu mereka respon kepada dakwah Nabi SAW. Dan kenapa mereka lawan Nabi SAW? Sebab keegoan mereka. Mereka rasa kenapa kenapa Muhammad SAW ni anak yatim, bukan sesiapa pun, tiba-tiba dia yang dapat wahyu. Kenapa bukan ketua kami? Kenapa bukan orang-orang besar di kalangan kami? Dia nampak macam mana sifat ego, sifat merasa diri lagi mulia daripada orang lain akan menjadi penyebab seseorang itu menolak kebenaran. Sebab tu Nabi SAW ditanya tentang sombong tu apa? Nabi SAW kata sombong tu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan itulah yang berlaku kepada iblis.
Sebab apa dia tak nak sujud kepada Nabi Adam AS bila Allah suruh sujud? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia jawab apa? Dia kata, engkau cipta dia daripada tanah, aku dicipta daripada api. Sebab dia rasa dia lagi mulia. Begitu jugalah dengan musyrikin Mekah. Sebab dia rasa dia lagi mulia daripada Nabi SAW, maka dia enggan mengikut Nabi SAW. Lalu mereka kata, ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tak pernah dengar perkara ni tentang mengesakan Allah dalam agama yang terakhir, dan perkara ini tak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata. Mereka kata, kami tak pernah dengar seruan untuk esakan Allah ni. Kau cakap apa ni? Unzila alaihi zikru min bainina bal hum fi syakkim min zikri bal lamma yazuqu azab. Kat sini mereka sebut, patutkah wahyu itu, peringatan itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di antara kita, sedangkan lagi ramai orang yang lebih layak pada pandangan mereka. Bahkan mereka itu berada dalam keraguan tentang peringatan yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Bahkan mereka belum lagi merasai azab. Lepas ayat inilah Allah kata, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Mereka ke yang memiliki khazanah perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha kuasa lagi maha melimpah pemberiannya. Jadi kat di sini disebutkan nama Allah Al-Wahhab, dan khazanah rahmat daripada Tuhan itu disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, ia merupakan tentang kenabian. Mereka ke yang memiliki hak untuk memilih siapa jadi Nabi? Allah kata itu hak Allah, hak mutlak Allah untuk pilih siapa yang Allah kehendaki menjadi Nabi. Jadi rahmat dalam ayat ni ialah kenabian. Allah memilih orang yang terpilih untuk menjadi Nabi. Dan disebutkan dalam ayat ni, Allah ini dia yang maha kuasa, Al-Aziz, Al-Wahhab. Dia yang maha kuasa lagi maha melimpah pemberiannya, Al-Wahhab. Jadi Al-Wahhab dalam konteks ayat ni, Allah memberikan kenabian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kata kenabian itu adalah satu nikmat, satu rahmat, dan Allah bagi nikmat dan rahmat itu kepada orang yang dia kehendaki. Jadi Allah menghendaki agar kenabian ini, taraf kenabian ini diberikan kepada insan yang dia pilih, iaitu Muhammad SAW. Dan tentang hal ini disebutkan juga dalam ayat yang lain. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 pun Allah Subhanahu wa taala sebut perkara yang sama. Iaitu Allah kata, ahum yaqsamuna rahmat rabbik. Mereka ke yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhan kamu? Allah sebut ayat ini dalam konteks nak menjawab mereka yang mempertikaikan pelantikan Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Yang mana memberi rahmat itu adalah hak mutlak Allah. Termasuklah dalam rahmat itu, membahagi-bahagikan rahmat itu ialah Allah bagi rahmat dalam bentuk harta kepada orang. Ada orang dapat kaya, jadi miskin. Sebab itu semua rahmat milik Allah. Ada orang dia ada anak, ada orang tak ada anak. Sebagaimana kita tak boleh nak petikai Allah, kenapa kau jadikan orang ni kaya, kenapa kau jadikan orang ni miskin, kenapa kau jadikan orang ni anak dia semua lelaki, kenapa kau jadikan orang ni anak dia semua perempuan, dan kenapa kau jadikan orang ni tak ada anak langsung. Sebagaimana kita tak ada hak nak pertikai segala benda yang Allah buat tu, Allah bahagikan rahmat ikut kehendak Allah. Begitu jugalah kita tak ada hak untuk mempertikaikan apabila Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sebab itu adalah hak Allah untuk berikan kenabian itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kita lihat pula dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang doa Nabi Sulaiman. Qala rabbi ghfirli wa habli mulka. Dia berkata, Tuhanku, ampunilah diriku. Wa habli mulka, kurniakan kepada aku pemerintahan, kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di,
Berikan kepadaku kerajaan yang tak dimiliki oleh seorang orang yang lain pun selepasku. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau yang maha memberi kurnia. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepadanya pemerintahan yang sangat kuat, yang tak dimiliki oleh raja-raja yang lain. Kalau kita lihat selepas permohonan Nabi Sulaiman itu, Allah kata apa? Fasakharna lahu rih. Maka kami kabulkan permohonannya, kami bagi kepada dia, kami mudahkan baginya angin yang bertiup. Tajri bi amri. Angin tu bertiup mengikut arahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kat sinilah ada sebahagian orang, ini dalil orang kata boleh minta tolong kat orang mati, boleh minta tolong kat malaikat, boleh minta tolong kat jin. Nabi Sulaiman boleh bagi arahan. Nabi Sulaiman bukan minta tolong, Nabi Sulaiman bagi arahan. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam dikurniakan pemerintahan yang tak diberikan kepada orang lain. Ini antara dalil yang orang akan guna, boleh minta tolong kat jin, boleh minta tolong kat orang mati dan semisalnya. Tengok macam mana mereka guna dalil yang tak ada kaitan pun. Kita baca dalil tu sepintas lalu macam tak ada kaitan pun apa yang mereka sebut. Jadi macam mana, tengok macam mana orang yang mengambil perkara yang tak jelas, digunakan dalil yang tak ada kaitan untuk mempertahankan amalan mereka. Lepas tu Allah SWT sebut lagi, wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan Allah bagi juga pemerintahan, maksud kepada Nabi Sulaiman untuk memerintah jin dan syaitan, yang mana mereka ini golongan yang pandai mendirikan bangunan. Jin dan syaitan pandai bina bangunan. Tapi ni siapa? Nabi Sulaiman. Manusia, Allah tak bagi kuasa tu. Nabi Muhammad SAW, Allah bagi ke kuasa tu kat Nabi Muhammad SAW? Tak. Dan ingat doa Nabi Sulaiman tu, dia minta dekat Allah bagi dia pemerintahan yang tak diberikan kepada sesiapa pun selepas tu. Jadi kita faham daripada permintaan Nabi Sulaiman ni bahawa hak untuk suruh jin ke, suruh syaitan ke, suruh angin ke, tak dapatlah kat orang-orang selepas Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia panjang lagi. Selepas tu Allah cerita tentang Nabi Sulaiman, apa yang Allah bagi kepada dia. Jadi itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam doa dia disebut, innaka antal wahhab, engkau maha pemberi kurnia. Allah mampu bagi kurniaan kepada dia perkara yang makhluk-makhluk lain tak dapat nak bagi kat dia. Jadi kita dah lihat beberapa dalil yang berkaitan nama Allah Al-Wahhab. Jadi apakah maksud Al-Wahhab? Al-Wahhab maksudnya yang maha memberi kurnia. Sedang kita terjemah dalam bahasa Melayu, yang maha memberi kurnia. Tapi kalau kita tengok dalam nama Allah ni, dia guna wazan fa'al, wahhab. Kenapa bukan wahib? Wahaba memberi, fa'il dia wahib. Tapi kenapa wahhab? Nak menunjukkan mubalaghah, sangat, yang maha. Sebab tu dalam terjemahan bahasa Malaysia kita sebut yang maha memberi. Jadi Allah adalah Al-Wahhab, dia yang memberikan kepada hamba-hambanya keutamaan daripadanya yang agung, memberikan kepada mereka nikmat, melapangkan rezeki kepada mereka dan memberikan balasan yang banyak. Jadi sifat daripada wazan fa'al ni menunjukkan banyak dan terus menerus dan pelbagai, menunjukkan Allah memberi dengan pemberian yang banyak dan berterusan dan dalam bentuk yang pelbagai. Dan pemberian Allah unlimited, tidak terbatas. Dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengurangkan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, di tangan dia lah segala sesuatu dan kerajaan langit dan bumi serta segalanya. Dia buat apa yang dia kehendaki dalam pemerintahan dia. Apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang dia tidak mahu terjadi pasti tidak akan terjadi. Dia memberi kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia menghalang daripada sesiapa yang dia kehendaki. Allah dengan kuasa dia, dia bagi benda yang dia tak bagi kepada makhluk-makhluk lain, iaitu pemerintahan kepada Nabi Sulaiman, memerintah jin, memerintah syaitan, bagi arahan ke angin. Kita tak ada benda tu.
Itu diberikan kepada Nabi Sulaiman AS. Dan tidak ada sesiapa yang dapat menghalang apa yang Allah nak bagi. Dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi apa yang Allah tak nak bagi. Sebab tu lepas solat, antara doa atau zikir yang warid datang daripada Nabi SAW, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani', tidak ada siapa yang dapat menghalang apa yang engkau telah berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada siapa dapat berikan apa yang engkau halang. Engkau halang, kau tak nak dia dapat benda tu. Jadi kekuasaan mutlak, pemberian mutlak itu adalah milik Allah, dan Allah beri kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah Al-Wahhab, tetapi Allah bagi pemberian dalam pelbagai bentuk. Dan setiap manusia, setiap makhluk, setiap hamba mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kurniaan itu berbeza-beza. Sebab Allah buat apa yang dia kehendaki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Pemberian-pemberiannya sentiasa mengalir kepada hamba-hambanya. Dia memberi sebelum diminta, sejak air mani diletakkan dalam rahim. Allah bagi kat kita sebelum kita minta. Kita pernah minta kepada Allah agar kita dilahirkan? Tak pernah. Kita pernah minta supaya Allah ketika kita berada dalam rahim mak kita, Allah bagi makanan kat kita? Tak pernah minta. Tapi Allah bagi. Jadi Allah bagi sebelum kita minta. Kenikmatan-kenikmatan dan pemberian-pemberiannya bagi satu janin yang berada dalam perut seorang ibu terus mengalir, dan dia memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Seorang anak yang berada dalam janin dan dalam rahim ibu dia, Allah jaga. Allah bagi pelbagai nikmat. Sedangkan janin tu tak dapat buat apa-apa. Dia tak pernah berdoa, tak pernah minta pun dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila seorang ibu telah melahirkannya, maka ibu bapa kepada bayi tadi akan menyayangi pula dia dan memeliharanya dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan sampai anak itu dewasa. Dia terus berada dalam kenikmatan dan anugerah daripadanya sepanjang hidupnya. Maksud kita sentiasa dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada saat kita bukan dilahirkan, daripada saat kita berada dalam rahim mak kita, sampailah ke penghujung usia kita, sampai kita mati. Manusia itu dia terus berada dalam kenikmatan dan anugerah Allah sepanjang hidupnya. Dan apabila kehidupannya di atas iman dan takwa, maka inilah semulia-mulia pemberian. Majoriti manusia, hampir semua manusia dapat kurniaan pemberian dalam bentuk oksigen, cahaya matahari, kehidupan. Tetapi tak semua manusia mendapat kurniaan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk iman dan takwa. Jadi hidayah yang Allah bagi kat kita juga merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penulis sebut, maka inilah semulia-mulia pemberian. Dan apabila Allah mematikan seseorang di atas iman dan takwa tersebut, maka dia akan dapat pula kurniaan yang berlipat kali ganda daripada apa yang dia pernah dapat di dunia. Nak menunjukkan maksud Al-Wahhab ni, tak berhenti-henti kurniaan Allah. Daripada sebelum kita lahir, ketika kita kanak-kanak, ketika kita remaja, ketika kita dewasa, tua, mati, duduk dalam alam barzakh, kurniaan Allah sampai kat kita. Dan bila kita mati dalam keadaan iman dan takwa, kehidupan selepas mati tersebut, nanti di syurga nanti, kurniaan tu bertambah-tambah banyak kepada kita. Allah telah siapkan kurniaan itu bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Ini hadis sahih. Hadis cerita tentang apa yang ada dalam syurga tu. Benda yang kita tak pernah dengar, tak pernah nampak, dan tak pernah terlintas. Allah menyebutkan dalam Al-Quran pelbagai jenis pemberiannya dan bagaimana harapan para nabi dan orang soleh untuk mendapatkannya. Allah sebutkan di antara pemberian-pemberiannya adalah rahmat yang sesiapa memperolehinya, maka dia telah mendapat
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita lihat surah Maryam ayat 50. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa wahabna lahum mir rahmatina, dan kami telah mengurniakan kepada mereka mir rahmatina, daripada sebahagian rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan bagi mereka ni menjadi buah mulut orang, disebutkan oleh orang tentang kebaikan mereka. Mereka ni akan disebut, orang akan memuji-muji mereka. Apa konteks ayat ni? Allah Subhanahu wa taala tengah sebut tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjang kalau kita lihat ayat-ayat sebelum tu, macam mana Nabi Ibrahim dengan ayah dia, dengan kaum dia yang menyembah berhala. Lalu dalam ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala sebut, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Apabila baginda Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kaum dia, selepas dakwah tak diterima, maka tidak ada pilihan lain, dia terpaksa tinggalkan kaum dia. Dia bukan benda yang mudah, sebab dia terpaksa tinggalkan kaum dia, bahkan ahli keluarga dia, bapa dia. Dia menentang orang yang rapat dengan dia. Apabila dia meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa habna lahu ishaqa wa yaqub, kami kurniakan kepadanya Ishaq, anak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Yaqub, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan mereka berdua ini Allah kata kami jadikan mereka nabi. Pasal dalam ayat ke-50 Allah sebut, wa wahabna lahum mir rahmatina, dan kami kurniakan kepada mereka daripada rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan manusia. Jadi dia berkaitan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebabkan pengorbanan dia, dia terpaksa berlawan dengan kaum dia, berlawan dengan ahli keluarganya sendiri, maka Allah memberikan kurniaan kepada dia. Kita boleh kata dia hilang ahli keluarga lah, sebab dia terpaksa tinggalkan mereka, sebab mereka enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah gantikan, dia macam hilang ahli keluarga, lalu Allah gantikan dengan siapa? Dengan Nabi Ishaq. Bukan itu sahaja, bahkan daripada keturunannya dapat pula Nabi Yaqub, anak Nabi, cucu pun Nabi. Allah kurniakan dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Syekh Sa'di dalam tafsir dia sebut kat sini, sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuk dia apa yang lebih baik daripadanya. Nabi Ibrahim terpaksa tinggalkan keluarga dia, terpaksa tinggalkan tempat kampung halaman dia, pertembungan yang sengit dan tak boleh buat apa-apa dah. Maka arahan Allah suruh tinggalkan, dia tinggalkan. Dia tinggalkan sebab apa? Bukan sebab dia lari di dakwah, sebab arahan daripada Allah, maka dia tinggalkan. Maka kata Syekh Sa'di, wa kana man taraka syai'a lillah, sesiapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, awadahu Allah khairan min, Allah akan ganti balik yang lebih baik daripadanya. Dia hilang keluarga dia, dia dapat keturunan para nabi, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Kita berhenti, kita sambung selepas azan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita sambung huraian kita berkaitan kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kata Syekh Sa'di, wa wahabna lahum, dan kami telah mengurniakan kepada mereka daripada rahmat kami, iaitu kepada Nabi Ibrahim dan keturunan dia. Dan rahmat ini termasuklah segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kurniakan kepada mereka daripada rahmat, sama ada daripada bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat, amal soleh, zuriat, harta yang banyak dan semisalnya. Dan semua itu diberikan kepada mereka. Dan antara rahmat yang Allah kurniakan kepada mereka lagi ialah mereka disebut-sebut oleh manusia. Orang menyebut mereka dengan pujian, memuji mereka. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebabkan istiqamahnya dia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia mentauhidkan Allah sampai dia terpaksa tinggalkan kaum dia dan keluarga dia. Kita lihat dalil yang seterusnya dalam surah Maryam ayat yang ke-53, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya, dan kami telah menganugerahkannya kepada sebahagian daripada rahmat kami, iaitu menjadikan saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Jadi kurniaan Allah ini adalah untuk menjawab doa Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Taha ayat 29 hingga 30, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Musa berdoa, waj'al li waziran min ahli, jadikanlah bagiku seorang penyokong daripada keluargaku sendiri. Harun akhi, iaitu Harun saudaraku. Nabi Musa alaihissalam kan disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun. Jadi dia minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, bagi seorang untuk tolong aku. Antaranya ialah Nabi Harun alaihissalam. Dia minta Allah lantik saudaranya juga menjadi pembantu dia. Jadi Allah jawab dalam ayat ini, surah Maryam ayat 53, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Kami kurniakan kepadanya daripada rahmat kami, iaitu saudaranya Harun pun jadi nabi juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab doa Nabi Musa alaihissalam. Dalil yang seterusnya kita dah sebut tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
Lepas tu am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab pun kita dah bincangkan tadi. Jadi kita masuk kepada dalil yang terakhir untuk malam ni. Allah menyebutkan juga antara pemberiannya adalah kekuasaan dan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawahabali rabbi hukma waj'alani minal mursalin. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku hikmah, ilmu, serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Jadi antara bentuk kurniaan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, ilmu kepada seseorang. Dan kalau kita lihat cerita ni berkaitan Nabi Musa AS dalam surah Asy-Syu'ara ayat 21. Disebut fafarartu minkum lamma khiftukum. Aku melarikan diri daripada kamu ketika aku takut kepada kamu. Kalau kita baca kisah Nabi Musa AS kan dia lari daripada Fir'aun. Antaranya sebab dia terbunuh ada seorang Bani Israel tu. Bani Israel dia terbunuh seseorang tu. Lalu dia sebut, Tuhanku telah mengurniakan kepadaku hukmah, ilmu pengetahuan, hikmah, dan menjadikan aku salah seorang daripada Rasul. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan di sini hukmah dalam ayat ini bermaksud an-nubuwah, kenabian. Dan ada juga yang Maqatil pula menyatakan al-ilmu wal-fahm, ilmu dan kefahaman. Jadi ilmu dan kefahaman ini juga merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita belajar antara perkara yang penting, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kefahaman. So, kadang-kadang kita belajar tapi kita tak faham. Kita belajar banyak, kita baca banyak tapi kita tak faham. Bahkan kadang-kadang kita keliru. Sebab kefahaman ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kefahaman dia? Kenapa Allah bagi seseorang tu dia lebih faham daripada orang yang lain? Pasti ada sebab-sebab dia dengan hikmah dia. Sebab tu ada satu kisah Imam Asy-Syafi'i dia mengadu kepada Waqi'. Syakautu ila Waqi' an su'i hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafazanku, nak hafal susah dan sebagainya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Waqi' kata kat aku, dia suruh aku tinggalkan maksiat. Sebab apa? Kerana ilmu Allah ni adalah cahaya, dan cahaya tak diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi antara perkara penting bila kita nak memudahkan kefahaman kita, bila kita belajar sesuatu, tinggalkan maksiat. Jadi boleh jadi kenapa kita selalu keliru, tak faham, ialah kerana hidup kita bergelumang dengan maksiat. Jadi kita kena cuba bersihkan diri kita daripada maksiat tersebut. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung surah As-Sad ayat 35. Sekali lagi kita akan tengok tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Allah memberikan kurniaan kepadanya di atas pengorbanan dia dan istiqamah dia di atas jalan dakwah. Jadi Allah alam, sebelum kita bersurai ada sebarang soalan? Muslimin ada soalan? Muslimah ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la